Assalamualaikum. Dia abang relax di. Abang relax. Saya kat tepi ni aja, tukang-tukang tanya. Kita bawa isu hari ni adalah isu adu domba. Adu domba. Cerita bohong. Kan? Cerita buatan. Ataupun dalam kurungan dia fitnah. Fitnah. Okey. Apa bahayanya fitnah? Baik. Fitnah ini dosa besar. Kita kena ingat dosa besar. Fitnah ini dosa besar. Dia cerita yang tidak benar, itu fitnah. Kalau cerita benar, cerita tu betul, tapi kita cerita di belakang kawan kita. Kita cerita pasal kawan kita, dan cerita tu betul, tapi di belakang kawan kita tanpa pengetahuan dia. Itu mengumpat. Mengumpat pun dah dosa besar. Fitnah lagi dosa besar. Fitnah ni kita cerita pasal satu orang dan cerita tu tidak betul. Itu fitnah. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Betul. Jadi kenapa perlu fitnah? Jadi macam ni. Di zaman serba maya Online. Kita online sana, kita akan dapat WhatsApp, kita akan dapat berita-berita yang macam ni. Dalam Facebook kita akan dapat berita-berita yang macam ni. Kadang-kadang tidak semua berita yang kita dapat tu betul ceritanya. Dalam 10 mungkin 8 tu cerita yang tidak betul, ataupun cerita fitnah. Jadi apa yang kita perlu buat, sekiranya itu fitnah dan kita rasa benda ini tidak betul, jangan kita sebarkan. Cukuplah dia berhenti, fitnah itu berhenti dekat kita saja dan kita tak sebarkan. Jangan disebarkan. Cukup berhenti hanya pada kita sahaja. Dan kalau kita rasa ragu-ragu, iya ke cerita ni fitnah ke cerita ni, mungkin ini cerita betul, mungkin ini cerita benar, lebih baik tak payah sebar. Lebih baik tidak payah sebarkan. Habis tu diamkan je lah. Ataupun kita kena tabayyun. Tabayyun tu Arab tu. Tabayyun tu sebenarnya tu pasal Arab. Postmortem. Mudah ceritanya, kita kena selidik. Kita kena selidik cerita ni betul ke tidak. Kalau cerita tu berkenaan dengan tuan punya badan yang kita kenal orang tu, kita tanya kawan tu. Orang tu kita tanya tu, iya ke cerita kau ni? Kalau dia kata tidaklah. Ada cerita yang kata fitnah ni umpama bulu ayam yang telah terbangan, walaupun kita telah minta ampun, minta maaf pada punya badan, tapi bulu ayam tu tak, kita umpama dah tersebar jauh. Gitulah. Saya pun khabar sangat tu. Bila dah tersebar fitnah ni, payah kita nak control the damage. Kita dah payah dah nak ni. Sebab itu jangan kita jadi orang yang menyebarkan fitnah. Mungkin kita bukanlah orang yang memulakan fitnah itu, tapi jangan kita jadi orang yang menyebarkan fitnah. Dosa dia susah kita nak jawab dekat akhirat nanti, sebab dia dosa besar. Dia dosa besar. Kadang-kadang cerita pasal artis tu kita sebarkan, cerita pasal ulama itu, ustaz itu, orang ini, ahli politik itu kita sebarkan, walhal cerita tu tak betul. Jadi kita kena sematkan dalam akal fikiran, dalam kepala otak kita ni. Kalau di padang mahsyar besok Allah Ta'ala tanya, apa aku nak jawab? Kita jangan peduli orang lain, diri kita. Kalau Allah Ta'ala tanya besok, apa nak jawab? Sebab itu kita tak perlu jadi orang pertama ataupun orang terawal yang menyebarkan berita itu. Tak perlu jadi popular sampai tara tu. Mungkin yang tengok channel kita ni ada nak tahu fitnah ni biasanya berlaku kat situasi mana dan bidang mana? Dia boleh berlaku di mana-mana situasi dan boleh berlaku di mana-mana bidang. Terutama sekarang ni ialah dalam fitnah dalam bidang politik, fitnah dalam bidang agama, fitnah dalam bidang macam-macam. Abang relax setuju tak kalau ada yang kata fitnah ni sebenarnya punca daripada hati yang dengki dan iri? Betul tak? Ya. Fitnah ini disebarkan, dimulakan. Fitnah ini dimulakan oleh orang yang dalam hatinya ada perasaan hasad, dengki. Dimulakan oleh orang yang ini didengar atau dipercayai cerita ni oleh orang-orang yang pertama
tidak selidik cerita ni. Kedua, main percaya buta-buta, kemudian disebarkan oleh orang yang bodoh. Sebab sebab kenapa tak tabayun, kenapa tak selidik? Kalau ragu-ragu jangan sebarkan. Itu lebih baik daripada kita nak jawab depan Allah Ta'ala nanti. Itu lebih baik. Sebab tu dalam Quran ada satu ayat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin. Dalam surah Yasin tu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari di mana dikunci mulut mereka. Kunci mulut kita ni ke akhirat besok, kunci dah, tak boleh nak cakap. Dan yang akan bercakap tangan kita ni akan bercakap, betul wahai Allah Ta'ala, betul, aku yang type, aku yang tekan send, aku yang mulakan fitnah itu. Kalaupun bukan yang mulakan fitnah, aku yang sebarkan. Kaki akan jadi saksi. Sebab tak mungkin kita letak kaki kita jauh, tangan kita kat sini, kaki mesti ikutnya. Betul. Jadi kaki akan jadi saksi, betul wahai Allah, aku menjadi saksi melihat tangan menaip tekan send. Nak jawab apa dengan Allah Ta'ala esok? Tak boleh jawab apa lah. Tak boleh jawab. Kita masa itulah baru nak menyesal. Masa tu nak menyesal, tak guna dah. Jadi kita kadang-kadang kita nak cepat sebarkan tu sebab kita nak jadi orang yang pertama dapat menyebarkan berita sensasi. Tapi risikonya paling tinggi bila cerita itu tidak betul dan berbentuk fitnah. Kita mendapat saham besok dengan saham dosa fitnah itu. Lagi-lagi kalau viral. Jadi tak perlu jadi orang yang awal dalam menyebarkan berita. Jadi sebelum kita habis ni, pesanan abang relax kepada orang yang menonton ni. Pertama, kalau kita confirm berita itu fitnah, jangan sebarkan. Kalau boleh nak bagi tahu ini fitnah. Yang kedua, kalau ragu-ragu, jangan sebarkan sebab ragu-ragu. Kalau kita rasa benda tu sahih sekalipun dan melibatkan keburukan orang lain, cerita tu betul, jangan disebarkan sebab itu mengumpat. Kategori mengumpat. Cerita tu betul dan cerita itu mengaibkan orang lain dan kita pergi sebarkan. Jadi kita kena mengumpat. Jadi kita kena buat baik saja. Kita kena buat baik. Tak apalah kalau kita jadi kau tak tahu ke cerita tu? Tak tahu. Kau tak tahu. Orang lain semua dah tahu. Tak apa. Kita tak rugi pun. Tak apa. Aku tak tahu apa. Engkau baru keluar gua ke mentang-mentang kau mesti punya kau MU kan, baru keluar gua kan. Okey, betul. Pedulikan tu semua. Yang penting kita tak sebar fitnah. Kita stop sampai sini dulu. Kita akan kembali kepada episod yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.